Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Taklimat Prasekolah, Sekolah Kebangsaan Kutan bagi ambilan 2021. Saya Cikgu Fariza Murti Abdullah akan membawa anda untuk mengikuti taklimat pada hari ini. Tujuan kami untuk mengadakan video ini adalah untuk memberikan makluman atau maklumat yang penting lah berkaitan dengan program pendidikan prasekolah di Sekolah Kebangsaan Kutan pada 2021 yang sedikit berbeza daripada biasa. Seperti tuan-puan maklumlah, tahun ini sedikit sangat berbeza. Seterusnya adalah objektif kami untuk memberi pendedahan kepada ibu bapa dan penjaga murid tentang matlamat, sumber pengajaran dan pembelajaran, teknik, pendekatan dan kaedah dan strategi yang insya-Allah akan kami gunakan untuk mencapai visi dan misi prasekolah. Seterusnya, berikut adalah ahli jawatan kuasa induk prasekolah. Tuan-puan boleh tengok, boleh baca dan perhatikan ya. Semua yang tersenarai adalah ahli jawatan kuasa induk prasekolah yang akan membantu pengurusan prasekolah dan juga akan meluluskan sebarang program yang akan kita laksanakan nanti. Seterusnya, visi dan misi kami. Sekolah unggul, penjana generasi terbilang, membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti. Latar belakang Prasekolah SK Kutan, kami mempunyai 2 kelas, iaitu Prasekolah Gemilang, Prasekolah Bestari, di mana setiap kelas menempatkan 17 orang murid yang berumur 5 dan 6 tahun. Dan kapasiti prasekolah seramai maksimum 25 orang dan Sekolah Kutan masih mempunyai sedikit kekosongan. Ini adalah barisan pentadbiran Prasekolah Gemilang diketuai oleh saya, Puan Fariza binti Abdullah, dibantu oleh Ustazah Cik Rosmawati dan Cik Masura binti Cik Abdullah. Seterusnya, bagi Prasekolah Bestari diterajui oleh Puan Wan Nuriyah binti Wan Naim, dibantu oleh Ustazah Rosmaini dan Puan Siti Khadijah. Jadi prasekolah kami menggunakan dokumen standard prasekolah kebangsaan, pendidikan prasekolah di mana dokumen standard kurikulum dan pentadsiran ini dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami menggunakan pakai 6 tunjang utama dalam pendidikan prasekolah iaitu komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi bagi melahirkan murid yang seimbang, yang mempunyai pemikiran kritis dan kreatif serta berinovatif. Seterusnya, untuk makluman ibu bapa, di prasekolah kami akan mendedahkan murid dengan subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik awal, sains awal, aktiviti luar, aktiviti fizikal, pembelajaran bersepadu seperti kemanusiaan, keterampilan diri dan perkembangan fizikal dan estetika. Seterusnya, fokus utama kami ialah melahirkan murid prasekolah berprofil tinggi dalam akademik dan sahsiah, murid mempunyai mampu bersaing di peringkat lebih tinggi serta murid yang berkeyakinan tinggi. Okey, tuan-puan boleh lihat di sini ialah apa yang kami fokuskan di prasekolah. Penerapan nilai kebat, aktiviti fizikal untuk melahirkan murid yang sihat serta memperkenalkan isu-isu global dan kewarganegaraan. Seterusnya, Pembelajaran di prasekolah menekankan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Fokus pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Selain itu, penekanan pusat pembelajaran juga amat dititik beratkan. okey, bagi pentadsiran murid kami mempunyai 3 tahap ya. Okey, tuan-puan boleh membaca pernyataan standard itu. Okey, kami mempunyai 3 tahap, 1, 2 dan 3 di mana pencapaian minimum di tahap 1
pencapaian maksimum di tahap 3 dan tahap 2 ialah murid yang berada di peringkat pertengahan. Seterusnya kita tengok apakah peraturan prasekolah. Pertama sekali panduan pemakaian murid prasekolah. Bertudung putih untuk murid perempuan, ber-t-shirt putih berkollar, lengan pendek lelaki, lengan panjang perempuan, celana dan tanda nama di sebelah kiri baju, seluar sukan biru gelap, kasut dan stokin berwarna hitam. Dan jika anak tuan puan tidak memakai tudung, bolehlah mengikat rambut dengan rapi dan kemas. Okey, kehadiran. Seelok-eloknya hadir pada 7.45 pagi di mana kelas akan bermula pada jam 8 pagi dan bersurai pada pukul 12 tengah hari. Dan jika anak-anak tuan dan puan tidak sihat, sila maklumkan kepada guru dan nyatakan surat CJ sakit atau nyatakan sebab tidak kehadiran ke sekolah, dan anak-anak yang demam atau tidak sihat tidak digalakkan untuk datang ke sekolah. Seterusnya, pakaian atau uniform prasekolah. Murid hendaklah memakai uniform yang telah ditetapkan, tidak dibenarkan memakai perhiasan atau aksesori, harus memakai kasut serta stokin. Murid perempuan hanya dibenarkan memakai tudung putih dan tidak dibenarkan memakai getah atau cekat rambut berwarna lain kecuali hitam, putih atau biru, dan murid harus memakai penutup muka ketika berada di sekolah. Bagi makan dan minum, insya-Allah akan disediakan oleh pihak sekolah dan tidak dibenarkan membawa sebarang makanan atau minuman ke sekolah kecuali air kosong. Dan jika anak-anak tuan dan puan mempunyai sebarang alahan, sila maklumkan kepada guru. Seterusnya, lain-lain peraturan. Rambut haruslah pendek dan tidak berfashion. Bagi murid perempuan, jika tidak bertudung, hendaklah diikat dengan kemas. Manakala ibu bapa atau penjaga wajib mengambil anak pada waktu yang ditetapkan, iaitu jam 12 tengah hari. Kami tidak menyediakan perkhidmatan penjagaan anak selepas sekolah sebab kebiasaannya mungkin selepas kelas cikgu dan pembantu pengurusan murid mempunyai aktiviti lain akan dijalankan. Jika ada sebarang masalah, boleh terus hubungi kami ataupun pentadbir sekolah, dan kehadiran ke sekolah adalah wajib. Di prasekolah kami mempunyai rutin harian di mana susunan aktiviti dan masa insya-Allah terdapat jadual, namun masanya sedikit fleksibel lah. Waktu belajar tidak kurang daripada 4 jam. Waktu belajar 8 pagi hingga 12 tengah hari. Sedikit info penting yang perlu bapa cakna, di prasekolah tiada peperiksaan. Penilaian kami dijalankan berbentuk pentaksiran bertulis dan secara tidak formal. Pendekatan strategi dan bahan setiap guru dia sangat berbeza lah. Tidak akan ada guru yang akan menggunakan teknik dan pendekatan yang sama. Jika ada sebarang masalah, sila rujuk guru atau pentadbir sekolah lah. Diharap tidak membuat tindakan sendiri. Bagi 2021, ini adalah perancangan yang akan kami laksanakan, insya-Allah lah, jika keadaan dan suasana di negara Malaysia ini semakin baik dan semakin aman. Berikut adalah aktiviti yang biasa akan dilaksanakan. Bantuan kewangan murid prasekolah. Di Sekolah Kebangsaan Kutan, kami tidak mengenakan sebarang yuran ataupun sumbangan daripada bapa lah, kerana kami semua prasekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia menerima bantuan keuangan. Di mana bantuan keuangan makanan RM2 seorang murid untuk dibelanjakan bagi membekalkan makanan berkhasiat setiap hari di waktu pagi, sarapan pagi dan juga waktu rehat. Seterusnya, kami juga diberikan bantuan keuangan geran per kapita RM100 seorang murid setiap tahun bagi kami untuk membelikan bahan habis pakai dalam tujuan untuk pengajaran dan pembelajaran, penghentian dan penyelenggaraan peralatan
seperti alat permainan, alat tulis dan lain-lain bahan yang dirasakan perlu untuk kelas prasekolah. Seterusnya, kami juga diberikan bantuan keuangan co-curriculum RM25 seorang murid untuk setahun, di mana kami akan gunakan untuk pengurusan aktiviti kurikulum seperti majlis kecemerlangan murid, ataupun dulu kita panggil sebagai majlis convocation, untuk program sukaneka dan sebagainya. Okey, bagi tahun ini, kita terpaksa mengadakan pengajaran dan pembelajaran di rumah sehinggalah suatu waktu yang baru yang akan diberitahu oleh kerajaan. Okey, bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah, antara strategi yang akan kami gunakan untuk dilakukan di rumah dengan bantuan dan sokongan ibu bapa. Tanpa bantuan ibu bapa, strategi ini tidak dapat dilaksanakan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.